Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda masih bersama dengan Cikgu Puna dalam channel Cikgu Puna 3M Matematik Mudah Mesin. Cuma untuk video kali ini, Cikgu bukan nak kongsikan teknik menjawab matematik, bukan nak kongsikan apa-apa saja nota ataupun berkaitan dengan matematik. Tetapi hari ini Cikgu ingin berkongsi dengan rakan-rakan guru terutamanya, apakah yang Cikgu Puna gunakan dalam PDPC Cikgu Puna bersama dengan anak-anak di SMK Dewan Beta ini. Jadi Cikgu Puna selalu menggunakan bilik matematik untuk mengajar pelajar-pelajar supaya PDPC yang dijalankan lebih berkesan. Bukan bermakna PDPC yang dijalankan dengan tidak bantuan alat-alat teknologi adalah tidak berkesan. Tetapi apabila kita bantukan pelajar dengan bantuan LCD ataupun alat-alat yang berkaitan teknologi-teknologi, maka pelajar-pelajar akan lebih faham dan mudah untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan yang berkaitan. Jadi untuk video kali ini, Cikgu cuba berkongsi apa yang setakat Cikgu tahu dan apa yang setakat Cikgu Puna telah laksanakan dan telah Cikgu Puna jalankan beberapa tahun semenjak Cikgu Puna terdedah dengan digital ink ni. Yang pertama, untuk menjalankan PDPC digital ini, cikgu-cikgu mesti kena ada satu tablet. Tablet ni tak kisah sama ada Android, apa saja jenama, tak ada masalah. Brand apa pun tak ada masalah. Cuma Cikgu Puna gunakan tablet iPad Pro. iPad Pro ni adalah yang berukuran 12.9 inci. Yang mana iPad Pro ini Cikgu Puna terpaksa beli lagi satu pen, yang mana dia dijual berasingan. Beli lagi satu pen dan ada satu lagi type, cover type dia, iaitu smart keyboard yang membolehkan iPad Pro ini menjadi satu laptop yang boleh digunakan untuk menaip. Tapi Cikgu Puna jarang gunalah sebab banyak kita menulis daripada menaip apabila menggunakan iPad Pro. Selain daripada iPad Pro, Cikgu Puna juga gunakan Surface Pro. Surface Pro Cikgu Puna dah guna dalam 4 tahun yang lepas, iaitu Surface Pro 4, iaitu yang 8GB RAM, memori dia dalam 256. Jadi yang 8GB ni bagi Cikgu dah okey, sebab bila kita nak besar dan kecilkan image, nak tayangkan pada pelajar, so image dia akan besar dan kecil tanpa pecah lah, image tu tak pecah. So ini akan melancarkan proses PDPC kita. Yang pertama Cikgu Puna dah bagi tahu tadi, mesti kena ada tab ataupun laptop. Yang kedua, paling penting mesti kena ada LCD. Kalau tak ada LCD, maka macam mana kita nak tayangkan pada pelajar-pelajar apakah yang kita nak ajar hari itu. Walau secanggih mana pun apa alatan yang kita ada, tetapi tanpa bantuan LCD kita memang tak dapat pancarkan pada pelajar. Selepas adanya LCD, adanya tab ataupun laptop, yang kedua kita kena fikir apakah kabel-kabel atau alat-alat yang kita perlukan untuk menjadikan PDPC kita dalam kelas hari itu berjalan dengan lancar. Jadi kalau Cikgu Puna sendiri, Cikgu suka gunakan yang tanpa wayar. Cikgu Puna suka guna, Cikgu Puna kalau dalam kelas, Cikgu Puna sendiri suka gunakan PDPC bila guna tab. Terutamanya Cikgu Puna tak suka ada wayar-wayar yang boleh membataskan pergerakan. Sebab bila mengajar, Cikgu Puna suka round-round table, lihat jawapan pelajar, mengambil gambar jawapan pelajar dan seterusnya menayang kepada pelajar-pelajar yang lain. Jadi apakah bahan-bahan yang Cikgu gunakan? Yang pertama, kalau Cikgu nak guna yang wireless, tak nak ada apa-apa kabel yang menghubungkan iPad Cikgu ataupun tab Cikgu kepada kabel tadi, Cikgu perlukan satu device yang boleh memberikan connection secara wireless. Iaitu Cikgu Puna beli yang murah je, iaitu Mira Screen. Mira Screen ni boleh dijual di mana-mana saja, sama ada KB Mall ataupun mana-mana kedai komputer. Dan harganya macam-macam, ada yang RM50, ada yang RM80, ada yang RM100 lebih. Yang tu tak boleh nak cakap kenapa. Tetapi yang ni bagi cikgu dah guna dalam 2 tahun kot, 2 tahun ataupun 3 tahun. Mira Screen ni bagi cikgu tak ada masalah lah. Kalau yang screen big, harga dia dalam RM200 lebih.
Yang tu mungkin connection dia lebih stable ataupun tidak putus-putus. Tetapi setakat yang cikgu guna mirror screen, setakat ni jaranglah berlaku putus connection tu. Mungkin sebab hanya dalam lingkungan yang dekat. Mungkin kalau dalam satu dewan tak sesuai guna untuk mirror screen kalau nak jalan jarak jauh. Okey. Jadi kalau kita nak mengajar dalam kelas, rasanya mirror screen dah tak ada masalah lah. Okay, cikgu boleh beli mirror screen ni. Okay, mirror screen ni bila kita beli, dia akan bagi dua benda ni. Yang pertama, device dia. Dan yang kedua, cikgu akan diberi satu kabel. Okay, kabel ni. Okay, kabel ni kalau cikgu tengok. Okay, dalam kabel ni. Okay, cikgu nak dekatkan sikit. Dalam kabel ni, okay, diberi satu device mirror screen. Dan yang kedua, kabel tadi. Kabel ni cikgu nampak akan ada tiga. Ada tiga. Yang ni adalah Wi-Fi. Okey, yang ni adalah untuk disambung kepada mirror screen. Okey, sambung kat sini. Okey. Okey, kemudian cikgu nampak lagi ada satu lagi macam USB ni. Yang ni cikgu kena sambung pada power. Maknanya mirror screen ni nak aktifkan dia kena ada sambungan elektrik. Sama ada cikgu nak guna power bank ataupun cikgu nak sambung kepada plug, tak ada masalah. Okey, kalau cikgu gunakan terus sambungkan kepada charger Surface Pro. Sebab charger Surface Pro ni memang dia dah ada slot untuk USB. So boleh sambung kat sini. Okey, so bila cikgu sambungkan mirror screen tadi kepada elektrik tadi, so cikgu akan nampak okey, ada warna merah. Bila mirror screen cikgu tu dah berwarna merah, bermakna dia dah aktif. Cikgu perlu sambungkan mirror screen tadi, okey, dengan kabel untuk disambungkan pula dengan LCD. Macam bilik matematik yang cikgu Kuna duduk sekarang ni, LCD ni ada ke atas. So bila ke atas, cikgu Kuna nak sambungkan mirror screen, nak terus cucuk kepada LCD memang tak dapat. Sebab dia ke atas. So kat sini cikgu Kuna perlukan satu lagi kabel untuk menyambungkan mirror screen tadi. Okey, dan dalam bilik matematik ni ada dua, iaitu yang pertama kabel jenis VGA. So VGA ni tak sesuai lah untuk mirror screen kerana mirror screen tadi adalah HDMI. So kat sini cikgu Kuna kena gunakan kabel yang HDMI. Okey, kabel HDMI. Okey. Jadi kalau dilihat di sini, kabel HDMI adalah berbentuk male, iaitu yang ni kat luar. Okey, sedangkan mirror screen kita juga adalah yang kat luar. So macam mana kita nak connect dia ni memang tak dapat. Maka di sini cikgu Kuna perlukan satu lagi alat yang boleh menghubungkan kedua-dua kabel tadi. Iaitu cikgu Kuna belikan satu lagi, okey, penyambung ni. Yang mana penyambung ni adalah female dan female. Cikgu bagi tahu je nak HDMI yang female dan female. Okey, yang ni cucukkan satu untuk cucukkan untuk LCD, dan satu lagi cikgu sambungkan dengan mirror screen cikgu tadi. Okey. So bila disambung, cikgu akan lihat bila dah sambung nanti pastikan dia dah detect. Okey, di detect bila LCD cikgu dah detect mirror screen, ia akan terpampang pada layar screen kita. Okey. Okey, jadi apabila cikgu sambungkan kabel daripada HDMI dengan mirror screen nanti, so cikgu akan lihat pada screen di laptop akan mencari semua sumber. So kat sini dia akan detect lah. Okey, so cikgu akan nampak. Okey, so cikgu akan nampak di sini mirror screen cikgu dah aktif dan telah didetect oleh LCD. So dia ada dua, iaitu yang pertama untuk pengguna iPhone ataupun iPad, iaitu Apple, dan yang kedua adalah untuk pengguna Android. Jadi mirror screen ni dia friendly, boleh guna untuk pengguna Apple ataupun untuk pengguna Android. Okey, katakanlah cikgu Kuna adalah pengguna Apple dan cikgu Kuna nak gunakan iPad Pro ini untuk mengajar. So, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, cikgu pergi pada setting. Okey, pergi pada setting. Okey.
Di setting tu, cikgu pilih dekat Wi-Fi. Dekat Wi-Fi nanti dia akan keluar mirror screen. So, cikgu tekan mirror screen tu. So, bila tekan mirror screen, untuk pengguna yang pertama, okey, tablet kita akan meminta password. Okey, dia akan minta macam kita nak connect dengan Wi-Fi. Dia akan minta apakah password untuk kita connect dengan Wi-Fi tersebut. So, mana passwordnya? So, passwordnya cikgu boleh tengok ke atas tu. Mirror screen PFT9B888 tu bukan password dia. Password dia yang kat belakang tu. 22192198. Itu password dia. So, cikgu masukkan password macam biasa. Lepas tu, dia akan connect. So, bila dah connect, dia tak keluar lagi kat sini. Okay, sebab cikgu baru buat connection baru. So, apa yang cikgu kena buat? Cikgu pergi kat menu ni ataupun kalau tab. Kalau tablet ni, cikgu boleh. Okay, kalau ini tablet untuk iPad contohnya. Okay, bila dah connect tadi, okay, yang pertama kita pergi kepada Wi-Fi. Okay, so Wi-Fi tadi kita dah connect dengan mirror screen. So sekarang cikgu guna nak sharekan. So nak sharekan, cikgu guna tekan. Kalau iPad Pro tadi kita tekan daripada atas. So tengok screen mirroring. So tekan kat screen mirroring. Okay, keluar mirror screen. So tekan. Okay, so bila dia dapat screen mirroring, maka barulah kat situ cikgu dah nampak dah boleh share dah. Okey, dah boleh share dengan anak pelajar apa yang kita nak tunjuk itu. Okey, jadi kat sini cikgu nampak cikgu guna tidak perlukan apa-apa wayar lagi untuk disambungkan dengan LCD. So, boleh bergerak ke mana saja nak pergi, boleh bawa laptop, boleh bawa tab untuk orang belajar di dalam kelas. Okey, apa yang cikgu guna suka? Okey, apa yang cikgu guna suka bila kita tak guna wayar ni? Yang pertama, bila kita nak round dalam kelas, okay, kita nak lihat hasil kerja pelajar. So, bila nak lihat hasil kerja pelajar, kita round, contohnya pelajar tu buat kerja dalam grup, so kita boleh ambil gambar. Apa yang pelajar tu buat? So contohnya katakanlah pelajar sedang menjawab. So, kita nak tengok hasil kerja dia, so kita terus boleh ambil gambar je. Contohnya ambil gambar. So, kat gambar ni, kita boleh tayangkan kepada semua pelajar secara on time tu. So, jom kita pergi kepada grup yang pertama, ambil gambar. So, terus tunjukkan pada pelajar. Walaupun masa ni mungkin cikgu guna ada kat belakang, bukan kat depan. Ambil gambar yang kerja pelajar tadi. Okay, boleh teruskan tunjuk kepada pelajar. Apakah yang dia kena tahu dalam topik tersebut. Okay. Cikgu guna bagi pelajar sedang jawab soalan. So, sekarang kita nak tunjukkan jawapan pelajar tadi. Cikgu guna pergi kat pelajar. Pelajar jawab tadi betul ke tak betul, cikgu guna terus ambilkan gambar. Okay. Jadi gambar tu dah boleh terus tayangkan pada pelajar. Boleh tengok. So, bila nak terangkan tu, kita boleh pergi kat depan. Boleh bagi tahu anak-anak pelajar. Cuba tengok jawapan pelajar-pelajar ni betul ke tak betul. So, kat situ, kita dah boleh tunjukkan on the spot. Okay. Seterusnya, boleh juga cikgu guna nak sharekan apakah lagi apps yang ada di dalam iPad Pro ni. Yang pertama, cikgu guna suka gunakan Books. Okay, kenapa? Books ni adalah bahan-bahan apa saja yang kita boleh download daripada internet dan bahan tu boleh kita savekan di dalam PDF. So, bila dah disavekan dalam PDF, kita boleh terus conteng. Okay, boleh terus conteng pada pelajar-pelajar apa yang kita nak ajar hari tu. Apa saja kita boleh conteng, boleh tunjukkan pada pelajar. Okay, boleh gunakan pembaris. Okay, nak tunjukkan pada pelajar, nak gariskan keseluruhan apa semua. So, semua dapat. Okay, itu yang pertama. Dan yang cikgu guna suka juga dalam apps Books ni, sebab kita boleh simpan apa saja bahan-bahan yang kita selalu guna dengan pelajar. Okay, contohnya dia akan bagi yang latest kita buka yang mana. So, ada kat situ. Jadi, bagi cikgu, apps ni sangat menarik untuk kita gunakan dengan pelajar. Okey, yang kedua, cikgu guna juga selalu gunakan bamboo paper. Bamboo paper ni lebih kepada buku lah. Okey, buku-buku contohnya apa saja hari ini kita nak ajar, contohnya bab 6. Okey, contoh lagi bab 5.
apa lagi tentang KSSM tingkatan 4 dan 5. Apakah teknik-teknik kita. So kita macam ada satu folder. Ada satu folder yang kita boleh tayang pada pelajar. Mana-mana dia pelajar masuk, kita dah boleh tayang lah. Okey. Dan satu lagi keistimewaan bamboo paper ni, contohnya kita nak ambil satu soalan. So kita boleh, katakanlah Cikgu Kuna kat sini nampak ada soalan matriks. Okey, katakanlah Cikgu Kuna nak terus tulis jawapan. So boleh tuliskan jawapan dengan ruang yang lebih besar. Okey, kemudian katakanlah ni ada muka surat dia. Kalau cikgu-cikgu tengok kat tepi ni, yang 3 titik ni, kita boleh tekan kat situ. Kita boleh nampak lagi apakah, okey, apakah lagi muka surat yang lain kat dalam ni. Okey, katakanlah yang muka surat yang pertama tu teknik butterfly dalam matriks. Okey, katakanlah teknik ni Cikgu Kuna terlupa. Ada yang nak tambah lagi sebelum pergi kepada muka surat yang kedua. Maka Cikgu Kuna boleh tambah, pergi pada muka surat yang pertama, tekan dia tambah, so dia akan keluar page yang kedua. So boleh tulis apa lagi. Katakanlah sebelum page 3 nak tambah lagi, okey, boleh tambah lagi. Okey, gitulah seterusnya. Okey. Kemudian berapa sahaja muka surat tak ada masalah. Contohnya ada yang kita tambah tadi ataupun ada yang kita nak buang, tekan saja yang butang tepat tanda tambah right tadi, tekan delete. Okey, deletekan saja. Tekan lagi, delete. So tak ada masalah. Okey. Contohnya berapa banyak pun kita nak tambah tak ada masalah. Tambah je kat sini. So dia akan keluar buku yang kita nak tadi. So ada yang kita kena belilah. Okay? Yang kat bawah 3 ni yang kena beli, tapi cikgu nak ambil yang free je. Okay. Nak tukar warna buku ni boleh. Okay. Dan kalau nak guna petak, okay, nak guna apa saja ada. Tulisan yang kita boleh guna garisan macam mana. Okay. Contohnya cikgu guna nak guna yang petak. So boleh guna yang petak. So dah boleh. So kalau kita nak tuliskan apa saja boleh tulis. Nak masukkan gambar, macam mana nak masukkan soalan. Okay, tekan dekat butang tepi ni, dia akan ada untuk gallery. So sama ada kamera ni untuk kita ambil gambar waktu tu, ataupun kita nak tekan foto adalah soalan-soalan yang kita dah ambil tadi. Contoh cikgu guna nak ambil soalan set tadi. So ambil soalan set tadi boleh paste kat sini. Tak boleh kita nak besarkan, nak kecilkan pun boleh. Okay, so dapat soalan tadi, kita boleh terus tayang kat pelajar. Macam mana nak selesai, okay, nak padam, semua kat sini dah semua. Okay, so cikgu rasa sangat menyenangkan bila guru-guru okay, boleh install apps Bamboo Paper ni untuk digunakan sebagai pengajaran. Sebab okay, buku ni bila sekali kita install tu dah ada kat sini selagi kita tak padam. Okay, apa saja yang kita ajar, contohnya pada kelas A, kita boleh tayangkan lagi pada kelas B, boleh tayangkan lagi pada kelas yang sebelum dan selepas tu, tak ada masalah. Selagi kita tak padam, boleh ditunjukkan pada pelajar. Okey, selain daripada tu, ada juga yang cikgu Kuna suka juga guna audio notes. Okey, untuk audio notes ni, yang sukanya sebab dia boleh rakam suara kita. Okey, yang kedua adalah audio notes. Apa yang istimewa tentang audio notes ni adalah dia boleh rakam suara kita. Waktu kita menulis tu, dia boleh rakam tulisan kita. Okay. Contohnya, katakanlah cikgu Kuna attend mana-mana mesyuarat. Okay. Hadir mana-mana mesyuarat. Di samping pengetua sedang berucap tu, cikgu Kuna nak menulis. Sebab nak buat catatan, takut tak ingat. Tapi sebab takut terlupa ataupun terlepas pandang apa yang pengetua bagi tahu, so cikgu Kuna boleh tekan record kat sini. So tekan butang record. So kat situ dia akan record apa yang orang sedang bercakap tu. Okay, contohnya pengetua sedang memberikan ucapan, okay, menyatakan apa-apa syarat dia. So kat sini cikgu Kuna tulislah. Okay, contohnya hari apa? Hari Khamis. Okay, mesyuarat guru. Okay, dia apa lagi? Contohnya kehadiran. Okay, kehadiran hari ini adalah sebanyak 60/78. Ya, apakah isi-isi penting? Isi-isi penting. Yang pertama, kehadiran. Contohlah ni. Okay, yang kedua, apa lagi yang cikgu nak tulis? Pen pun boleh tukar, tak ada masalah. Nak tukar yang ni nak sebab nak suruh alert sikit. Contoh lepas kehadiran,
nak bagi tahu tentang kelas tambahan. Kelas tambahan. Okey, lepas tu yang ketiga nak guna warna lain pula, nak bagi tahu tentang yuran kelas. Contohnya yuran kelas dan sebagainya. Kemudian X ni sangat menyeronokkan sebab bila kita tekan stop record tadi, kita boleh playkan balik apa yang contoh kalau pengetua tadi, apa yang pengetua bagi tahu masa mesyuarat tadi, takut kita lupa. So kita boleh tekan so kat situ dia akan record apa yang orang sedang cakap. So kat sini Cikgu Una playkan balik apa yang kita record tadi. So kat sini boleh dengar balik apa yang pengetua bagi tahu tadi. Mesyuarat guru. Jadi itu sahaja rasanya perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah nanti kalau diberi peluang dan masa, insyaAllah Cikgu Una akan sharekan lagi apakah apps yang boleh digunakan dalam PDPC kita supaya PDPC kita menjadi menarik dan insyaAllah memberi manfaat untuk pelajar. So sehingga jumpa lagi insyaAllah pada video akan datang. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Una 3M